بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang maghrib berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi taufik lagi kepada kita sekalian untuk menyertai majlis pengajian ilmu hadis, di mana majlis yang dilingkungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan perkara yang masyhur juga di kalangan umat Islam mengenai penolakan fahaman anti hadis. Jadi di kalangan orang ramai sekarang ni ada satu kumpulan dikatakan mereka ni anti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya mereka mau amal apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang itu insya-Allah kita akan bincang malam ni. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ni untuk berbincang beberapa perkara berkenaan dengan menolak fahaman anti hadis. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan juga masukkan kita ni ke dalam kumpulan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga ke dalam kumpulan orang yang menyukai serta gemar mengikuti amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang disayangi Allah dan Rasulnya pada saat dan ketika yang mana sesetengah manusia sedang menyibukkan diri dengan segala usaha mencari kesalahan dalam usaha agama, sehingga kan mereka sanggup menolak dan mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya kumpulan itu melaknati dua orang tokoh sahabat yang terkenal, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum, ketika mana mereka sembahyang subuh, sembahyang mereka juga ada qunut seperti mana kita sembahyang. Jadi dalam sembahyang itu mereka ada sebut laknat kepada dua tokoh sahabat, Allahumma la'an Abu Bakrin wa Umara, begitu, wahai Allah laknatilah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka membenci dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah mereka laknat dalam sembahyang, begitu. Jadi umat Islam sudah pun ijma' bahawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sumber utama hukum Islam yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Akan tetapi pada awal abad 20-an, apabila pemikiran-pemikiran politik barat mula mempengaruhi kaum muslimin, maka lahirlah di kalangan umat Islam satu generasi yang amat gemar dan kagum dengan idea-idea barat. Bahkan mereka menganggap tanpa menuruti pemikiran barat, umat Islam tidak akan mengecapi kemajuan dan juga kejayaan duniawi.
Bagi mereka, kebanyakan hukum ahkam Islam ni menjadi batu penghalang sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Oleh kerana itu, mereka berusaha sedaya upaya mengubah Islam dan juga supaya fahaman Islam menjadi sejajar dengan pemikiran Barat. Itu usaha daripada mereka. Seterusnya, mereka mempamerkan diri sebagai mujtahid, tokoh pembaharuan dan tokoh modernisasi Islam. Jadi di kalangan umat Islam ni ramai wujud tokoh pembaharuan Islam. Mereka anggap diri mereka ni mujaddid. Jadi ramai kalau nak sebut nama pun satu persatu kita boleh sebut nama-nama mereka. Mereka anggap diri mereka ni sebagai mujaddid, tokoh pembaharuan dan tokoh modernisasi Islam. Mereka mengerti bahawa hasrat mereka tidak akan tercapai selagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disingkirkan dari landasan yang dilalui oleh mereka. Kerana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi pedoman-pedoman yang terperinci berkaitan segala aspek kehidupan itu bercanggah dengan ideologi Barat, sehingga kan sesetengah individu dari generasi mereka sanggup menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan agama Islam secara total, bertujuan memutuskan hubungan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka mau Al-Quran saja, mereka tak mau dengan Al-Hadis. Jadi mereka adakan usaha-usaha semikian itu. Walaupun begitu, pada peringkat awalnya mereka tidak menampakkan diri secara terang-terangan sebagai golongan yang mengingkari hadis. Sebaliknya mereka mengingkari hadis-hadis dengan menggunakan taktik-taktik menolak darjat kesahihan hadis yang bercanggah dengan kehendak mereka. Walaupun sanad hadis itu kuat, perantaian rawi-rawi itu kuat, mereka ingkar hadis itu menjadi sahih dan mereka anggap maksud daripada hadis-hadis itu bercanggah dengan kehendak mereka. Di samping itu juga mereka menyuarakan bahawa hadis-hadis ini tidak sepatutnya menjadi dalil dan sumber hukum lagi pada masa serba maju ini. Melalui cara inilah mereka menghalalkan perdagangan secara riba, mengingkari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum hijab dan sebagainya. Begitulah akhirnya ideologi Barat menyerap masuk ke dalam fikiran mereka, sehingga kan sanad hadis yang sahih ditolak dan pemikiran Barat disanjung tinggi. Setelah itu, pemikiran mengingkari hadis semakin mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga kan mereka mempopularkan diri dengan gelaran Ahlul Quran, bertujuan menolak dan mengingkari hadis-hadis secara holistik. Jadi mereka masyhurkan diri mereka Ahlul Quran. Jadi kita kena hati-hati bila bunyi ada golongan Ahlul Quran, bermakna mereka ni ingkar hadis. Kata-kata mereka yang mengingkari hadis, mereka dinamakan mungkirin hadis. Itu berlandaskan perkara-perkara yang berikut. Maksudnya mereka ada kemuka dalil-dalil daripada ayat-ayat Quran. Maksudnya dengan itu mereka mau ingkar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka kemuka sebagai dalil, iaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, maka adakah ada orang yang mengambil pengajaran?
Jadi mereka timbul persoalan menurut ayat ini, katanya mereka Al-Quran itu didapati terlalu mudah. Untuk memahaminya tidak perlu mendampingi sesiapa yang mengajar dan menghuraikannya. Maksud mereka ni tidak perlu Nabi Anbiya untuk menghuraikan maksud Al-Quran. Jadi dengan membawa ayat itu sebagai dalil, tujuan utama mereka ni, mereka nak ingkar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama muhaddisin daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang menuruti Al-Quran dan Al-Hadis, mereka dah bagi jawapan terhadap salah faham mereka dengan ayat Quran tu. Jawapannya, ungkapan yang disebut dalam ayat Al-Quran tadi memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana, maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Itu maksudnya ayat-ayatnya yang mengandungi takut kepada Allah, fikir akhirat dan nasihat umum. Ayat-ayat ada kandungan maksud-maksud seperti itu, memang mudah difahami. Itulah maksud ayat kata walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir tu. Maksudnya ayat-ayat yang mengandungi maksudnya takut kepada Allah, fikir akhirat dan nasihat umum. Itu memang mudah difahami. Siapa-siapa pun kalau baca ayat Al-Quran ada isi kandungan beberapa perkara tersebut tadi, bagi mereka yang faham bahasa Arab, mereka boleh faham maksud itu dengan mudah. Selain daripada itu, masih ada lagi ayat-ayat ahkam yang memerlukan kepada huraian dan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Rasul. Jadi ayat-ayat hukum ahkam ni bukannya semua orang pandai bahasa Arab, ataupun kita yang tidak pandai bahasa Arab pun ambil terjemah Al-Quranul Karim dalam bahasa Melayu. Kita baca ayat-ayat berkenaan dengan takut kepada Allah, berkenaan dengan fikiran akhirat, nasihat umum, itu kita pun boleh faham daripada terjemahan bahasa Melayu. Ada terjemah Quran tu, tapi bila masuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat berkaitan dengan hukum ahkam, di situ bukannya kita, bukannya ustaz-ustaz, ada juga sesetengah alim ulama dah jadi mufassir, dah jadi muhaddis sekalipun, mereka juga di situ perlu ikut kepada ijtihad daripada imam-imam mazhab tu. Mereka sendiri pun tak pandai nak buat keputusan, tak berani nak buat huraian di situ. Mereka terpaksa rujuk kepada alim ulama lebih faham perkara-perkara itu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan dalam Al-Quran bahawa tanpa Rasul kita tidak akan dapat memahami Al-Quran. Itu jawapan bagi mereka yang ingkar hadis itu. Ayatnya berbunyi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Penjelasan atau keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dinamakan hadis. Maksudnya untuk terangkan perkara-perkara ada kaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat dan juga ayat-ayat ada kaitan dengan hukum ahkam ni, perlu keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinamakan hadis. Jadi kalau kita tolak hadis, maknanya keterangan-keterangan yang mana kita tidak akan faham tu, kita tidak akan faham. Jadi banyak masalah akan timbul di situ. Kedua, dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menyatakan Al-Quran itu merupakan bayinat, nyata. Jadi timbul persoalan di situ. Ini bererti Al-Quran adalah
sebuah kitab yang nyata dan tidak memerlukan penjelasan daripada sesiapa lagi. Jadi mereka yang ingkar hadis ni, mereka bawa kalimah daripada Al-Quran yang bunyi bayinat, nyata. Mereka kata Al-Quran ni dah nyata maksud dia, tidak perlu di sini kitab yang akan menjelaskan maksud daripada ayat itu, sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mana-mana kitab hadis yang akan menerangkan lagi maksud ayat-ayat Quran itu. Jadi dengan fahaman begitu, mereka menolak hadis. Jadi jawapan daripada alim ulama muhaddisin dah bagi kalimah bayinat selalunya terdapat pada ayat yang menceritakan asas akidah berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tauhid risalah dan dalil-dalil akhirat itu ketara nyata. Dengan hanya memberi sedikit tumpuan sahaja boleh memahami perkara-perkara itu. Ini tidak membawa maksud bahawa hukum ahkam juga begitu mudah. Jadi disebabkan kita tengok Al-Quranul Karim berkenaan dengan dalil-dalil akhirat, tauhid risalah, itu mudah faham. Sebab tu kita nak kira ayat-ayat berkaitan dengan hukum ahkam juga mudah bagi kita. Itu tidak membawa maksud begitu daripada Al-Quranul Karim tu. Jadi maksud hukum ahkam juga begitu mudah dipahami sampai tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memperjelaskannya. Kalau kita anggap begitu, itu satu anggapan salah yang dibawa oleh mereka yang anti hadis tu. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi berdasarkan ayat ini, mereka yang ingkar hadis, mereka jadikan dalil ayat Quran ini menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti manusia yang lain. Oleh itu ayat ini menegaskan bahawa kononnya wahyu yang diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang wajib dituruti, manakala yang lain seperti sabdaan, perbuatan dan pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya tidak wajib diamalkan. Jadi dengan dalilkan ayat itu, mereka tolak lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan salah faham mereka tu, jawapannya sudah ada daripada ulama muhaddisin. Mereka bagi jawapan, iaitu ayat ini diturunkan sebagai jawapan kepada kaum musyrikin apabila mereka menuntut mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya memberi penjelasan kepada mereka dengan berkata, maksudnya saya juga manusia biasa seperti kamu, maka mana mungkin saya mampu mencetuskan mukjizat sesuka hati saya melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah saja boleh cetuskan mukjizat tu, bukan saya sesuka hati boleh keluarkan mukjizat tu. Saya juga sama manusia seperti kamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mencetuskan mukjizat dari saya, maka waktu itulah akan muncul mukjizat daripada diri saya. Kalau tidak dengan sesuka hati saya saja, tidak akan dapat cetuskan
mukjizat daripada saya. Dan juga mungkirin hadis meneguhkan pegangan mereka melalui kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengherdik terhadap sesuatu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Al-Quran, iaitu isu membebaskan tawanan perang Badar melalui pengambilan sesuatu sebagai tebusan. Katanya mereka mungkirin hadis yang ingkar hadis. Mereka kata kisah ini menegaskan bahawa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menepati dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mana mungkin sabdaan-sabdaan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dijadikan sebagai hujjah syar'i secara mutlak. Jadi dengan fahaman begitu mereka salah anggap dengan kisah berlaku di dalam peperangan Badar tu. Mereka nak menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muhaddisin dah pun bagi jawapan. Katanya mereka muhaddisin sebagai jawapan kepada mereka ingkar hadis ni, pada kejadian itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi teguran melalui wahyu terhadap tersalah ijtihad itu. Sebenarnya peristiwa itu memberi gambaran mengenai perlunya mengikuti hadis, kerana sahabat-sahabat menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi tidak diberi peringatan mengenai peristiwa itu. Teguran hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada para sahabat. Maksudnya ketika itu sahabat-sahabat tidak diherdik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata umpamanya, kenapa kamu ikut perintahnya, tidak ditegur. Gambaran ini jelas menunjukkan bahawa sahabat-sahabat sentiasa menunaikan tanggungjawab mereka dalam bentuk menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, itulah mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka yang ingkar hadis, mereka kemukakan satu kisah lagi. Mereka mungkirin hadis yang ingkar hadis ni, mereka berdalilkan dengan kisah ta'bir nakhl. Ta'bir nakhl maksudnya pendibungaan pohon kurma. Biasa kita panggil kahwin pokok gitu kan. Jadi yang buat cara itu ada kisah timbul di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Jadi mereka ambil kisah tu, mereka jadikan satu dalil untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang Ansar Madinah daripada ta'bir nakhl, kahwin pokok itu. Maka para sahabat membiarkan ta'bir nakhl, iaitu tidak mendibungakan pohon kurma sebagai menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijahnya buah kurma menjadi berkekurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun dulu ketika kahwin pokok tu keluar buah kurma banyak, tahun tu kurang sebab tidak buat ta'bir nakhl tu, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan supaya tidak buat begitu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, maksudnya kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan keduniaan kamu. Maksudnya kamu tidak wajib mengikuti pendapat aku pada urusan-urusan seumpama ini.
Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu, mereka kata inilah puncanya yang kami melarang mengikuti hadis. Jadi kisah itu mereka jadikan dalil untuk mereka menolak mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muhaddisin seperti biasa, setiap satu perkara timbul mai daripada mereka yang menolak hadis ni, muhaddisin dah pun ada jawapan kepada mereka. Katanya muhaddisin sebagai jawapan, sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terbahagi kepada dua. Pertama, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk sebagai penjelasan hukum daripada seorang rasul. Itu satu. Yang kedua, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercetus berbentuk sebagai cadangan individu. Jadi perkataan antum a'lamu bi umuri dunyakum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu telah mengetahui dengan urusan-urusan keduniaan kamu. Ungkapan berbentuk cadangan individu. Itu adalah jenis ungkapan berbentuk cadangan individu, bukan sebagai penjelasan seorang rasul. Jadi beza di situ. Jadi yang Rasulullah SAW serah balik kepada mereka, kata antum a'lamu bi umuri dunyakum ni, itu jenis ungkapan berbentuk cadangan individu, bukan sebagai penjelasan daripada seorang rasul. Maka tidak tepat menolak hadis sambil berhujjah dengan sabdaan berbentuk cadangan individu itu, kerana yang wajib diturut ialah hadis-hadis yang berbentuk penjelasan hukum dari seorang rasul itu saja. Jadi berbentuk sebagai cadangan individu ni tidak ikut pun tidak mengapa. Di situ ada kelonggaran. Mereka menimbulkan lagi persoalan terhadap penjelasan tersebut. Katanya mereka yang ingkar hadis ni, mereka kata menjadi kerumitan bagi kami untuk mengesan atau membezakan sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada sabdaan itu berbentuk penjelasan hukum dari seorang rasul atau berbentuk cadangan individu. Oleh itu senang bagi kami menolak secara mutlak hadis-hadis itu daripada menjadi hujjah syar'i. Jadi dengan banyak alasan mereka, dalil supaya mereka dapat menolak hadis Rasulullah SAW dan mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka bersuarakan begitu, ulama muhaddisin dah bagi jawapan. Katanya status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah sebagai seorang rasul. Lantaran itu setiap sabdaan dan perbuatan rasul menjadi hujjah, kecuali ternyata pendekatan yang menunjukkan hadis itu adalah dari jenis yang berbentuk cadangan individu. Hadis-hadis seumpama itu mudah dikenali dan terbilang, selalunya disertai dengan penjelasan yang menyatakan bahawa hadis itu berbentuk cadangan individu dan bukan hukum syar'i. Maknanya penjelasan daripada Rasulullah SAW dah ada. Jadi tidak seperti mana mereka kata susah nak beza. Jadi sebab itu baik kita tolak semua hadis itu tidak diterima, sebab hadis-hadis berkenaan dengan sebagai berbentuk cadangan individu ni hanya ada sedikit saja, dan setiap hadis ada kaitan dengan berbentuk cadangan individu ni, tidak ada kaitan dengan hukum syar'i itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun nyatakan. Jadi tidak ada apa-apa masalah. Selain daripada itu, bagi ke semua hadis merupakan penjelasan hukum daripada seorang rasul dan menjadi hukum syar'i.
Dan satu lagi perlu kita tahu, hadis ni perlu untuk jelaskan maksud Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada panduan yang berasaskan hukum ahkam bagi segenap kehidupan manusia, huraian secara terperinci dan cara beramal dengan hukum ahkam itu diperjelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya cara dan waktu sembahyang, penentuan bilangan rakaat dan sebagainya tidak disebut dalam Al-Quran. Maka bagaimana cara beramal dengan ayat wa aqimus salat dan dirikanlah sembahyang? Seandainya hadis-hadis tidak menjadi hujah syar'i. Kalau dengan hanya kita nak terima Al-Quran saja, dalam Al-Quranul Karim hanya disebut wa aqimus salat begitu, cara sembahyang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang ajar cara sembahyang tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar cara sembahyang tu. Jadi kalau kita tolak hadis, macam mana kita nak sembahyang? Kaum musyrikin Arab menuntut Al-Quran diturunkan terus ke atas mereka tanpa perantaraan pengutusan Rasul. Jika tuntutan mereka diterima, berkemungkinan besar mereka memeluk agama Islam dengan mudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih cara tersebut. Persoalannya, kenapa Allah mengutuskan juga Rasul jika hadis tidak menjadi hujah syar'i? Seperti mana mereka suarakan, hakikat sebenarnya tidak memadai dengan hanya menurunkan kitab Al-Quranul Karim untuk mengislahkan mana-mana kaum selagi tidak diiringi seorang muallim, pengajar yang memperjelaskan isi kandungan kitab dan menjadi contoh untuk ikutan ramai. Jadi kitab dan yang menjelaskan perkara-perkara yang ada dalam Al-Quranul Karim itu perlu. Perkara sebegini tidak akan terhasil selagi tidak diwajibkan menuruti setiap sabdaan dan amalan seseorang Rasul. Yang anehnya, semenjak abad pertama hingga kini, seluruh umat Islam berterusan menerima hadis sebagai hujah syar'i. Sudah pun berlalu 1400 tahun, barulah muncul cendekiawan begitu hebat yang menolak hadis dan bersuara tentang perlunya hadis-hadis dinilai semula. Jadi sekarang ni dah bunyi, dah lebih 1400 tahun hadis-hadis ni sampai mai daripada perawi tu perawi ni 1000 tahun lebih dah. Jadi hadis-hadis yang sampai dekat kita ni betul ke tidak, perlu kita semak semula. Ada yang beberapa tahun lepas dah bunyi bising-bising. Sekarang pun masih ada lagi di kalangan mereka, walaupun mereka tidak zahirkan penolakan hadis, mereka juga suarakan hadis-hadis ni perlu semak semula sebelum kita amal. Sebenarnya hadis-hadis ni dah semak siap zaman khairul qurun, zaman selepas daripada sahabat, zaman tabi'i, zaman tabi'ut tabi'i, di mana zaman-zaman tu, masa-masa tu muncul imam 4 mazhab dan juga imam kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Malik dan imam-imam yang betul-betul mahir ilmu hadis. Mereka dah semak semua tu, dah pun siap tinggal dengan kitab-kitab hadis. Jadi tidak perlu bagi kita nak semak pula hadis-hadis tu. Sebahagian umat Islam
menerima hadis sebagai hujjah syar'i, akan tetapi mereka menganggap hadis-hadis itu sampai kepada mereka melalui perantaian rawi yang tidak meyakinkan mereka. Mereka meragui terhadap rawi-rawi hadis. Kalau begitu, macam mana pula dengan rawi-rawi Al-Quran itu? Al-Quran juga sampai kepada mereka melalui perantaian rawi-rawi. Bagaimana pula kiraan mereka terhadap rawi-rawi Al-Quran itu? Mereka terima Al-Quran, hadis mereka mau tolak. Katanya perantaian rawi-rawi ini tidak boleh yakin dengan betul. Kalau begitu, macam mana Al-Quran? Al-Quran bukan turun ke atas mereka terus. Al-Quran juga datang melalui sanad juga daripada imam-imam qurra, qari-qari, mereka yang baca Al-Quran, mengajar kepada umat. Jadi dengan cara itu juga Al-Quran pun sampai kepada kita. Kalau yang bawa Al-Hadis itu tidak boleh yakin, kalau begitu macam mana pula dengan Al-Quran itu? Kalau kita tak boleh yakin dengan hadis yang bawa kepada kita, Al-Quran juga dibawa oleh orang juga, bukan turun di atas kita selalu. Jadi itu perlu mengkaji. Jadi bila timbulkan balik soalan begitu, mereka pandai jawab pula. Dengan ayat Quran juga mereka kata, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mereka dalilkan dengan ayat Quran. Mereka kata dalam Al-Quranul Karim ada, maksudnya sesungguhnya kamilah, kami maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maksudnya Allah turunkan ayat Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran. Jadi dalam ayat ini mereka kata ada memberi jaminan memelihara Al-Quran dan tidak ada jaminan memelihara dengan hadis. Itu mereka bawa ayat Quran tu, tujuannya mereka mau ingkar hadis juga. Jadi jawapan daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, mereka jawab kata ayat tersebut tidak bermaksud memelihara lafaz Al-Quran sahaja, bahkan menjamin juga dengan memelihara makna-makna Al-Quran. Jadi maksud kata inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ni bukan ada jaminan memelihara lafaz Al-Quran sahaja, bahkan jamin juga dengan memelihara makna-makna Al-Quran. Yang mana satu makna Al-Quran tu? Hadis-hadislah yang menerangkan makna-makna Al-Quran. Maka hadis-hadis juga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu terdapat juga usaha-usaha murni dari kalangan umat Islam untuk memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 3 cara semenjak zaman sahabat lagi. Jadi maknanya dah ada penjagaan makna Al-Quran tu semenjak zaman sahabat lagi. Cara pertama menghafal riwayat hadis-hadis. Cara yang kedua beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara yang ketiga menulis dan membukukan hadis-hadis. Itu dah pelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya hadis-hadis itu adalah makna bagi Al-Quranul Karim. Jadi maksud inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ni bukan hanya mau memelihara lafaz Al-Quran saja, makna Al-Quran iaitu hadis-hadis Rasulullah SAW itu juga akan dijaga. Cara menghafal hadis-hadis ini diakui terbaik
untuk memelihara hadis. Bangsa Arab memperolehi ingatan yang luar biasa. Mereka mampu menghafal beribu-ribu syair. Terkadang mereka terus ingat sesuatu perkara dengan hanya mendengar atau melihat sekali sahaja. Ada satu kisah Ja'far bin Amr Ad-Damri. Dia menceritakan dalam kitab Sahih Bukhari bahawa pernah aku bersafar bersama Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar, hendak bertemu dengan Wahsy radhiyallahu taala anhu. Ubaidullah bertanya kepada Wahsy, "Adakah awak mengecam saya?" Wahsy menjawab, "Saya tidak kenal awak. Cuma saya teringat satu perkara, iaitu beberapa tahun lalu saya pergi berjumpa dengan seorang bernama Adi bin Al-Khiyar. Pada hari itu Adi peroleh anak yang baru lahir. Semasa anak itu dibawa kepada ibu penyusunya, keseluruhan badannya terbalut kecuali sebahagian kakinya, dan aku terlihat kaki anak-anak tu, kanak tu. Kaki kamu amat menyerupai kaki kanak-kanak tu." Maknanya masa kecil lagi, itu pun dia ingat lagi, sekali saja dia lihat tu. Cuba fikir, bangsa yang begitu teliti dan memerhati, walaupun pada perkara-perkara yang remeh-temeh, sudah tentu tidak akan membiarkan begitu sahaja tanpa menghafal sabdaan-sabdaan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya mereka mengambil berat perkara-perkara itu, kerana mereka memahami perkara-perkara itu akan membawa kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti bagi mereka. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan dalam kitabnya bernama Al-Isabah. Di situ ada satu kisah. Pernah satu ketika Marwan bin Al-Hakam hendak menguji ingatan Abu Hurairah. Maka dia meminta Abu Hurairah menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah memperdengarkan beberapa banyak hadis, dan Marwan suruh menulis hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang mana disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah berlalu masa setahun, Marwan menjemput Abu Hurairah pula dan meminta supaya Abu Hurairah memperdengarkan semula hadis-hadis yang sudah pun ditulis tahun lepas itu mengikut susunan yang sama. Abu Hurairah memperdengarkan hadis-hadis itu, sementara penulis hadis dulu itu turut memeriksa mengikut tulisan yang dia simpan. Namun ia didapati tepat mengikut susunan yang dulu, sedikit pun tidak lari daripada asalnya. Jadi Abu Hurairah ni masyhur, orang hafal hadis, banyak riwayat hadis. Jadi begitulah ingatan dia. Pada tahun pertama dia dah pun sampaikan hadis-hadis tu. Bila tahun depan Marwan minta baca mengikut susunan yang sama, dia boleh baca, tidak lari sikit pun. Jadi mereka dah pun jaga ilmu hadis dengan cara hafal. Cara yang kedua, mereka memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara beramal, iaitu sebaik saja mendengar sabdaan dan melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terus beramal, dan setelah beramal mereka menyebut, "Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Maksudnya, beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Cara ini amat berkesan kerana urusan yang dikerjakan sendiri itu selalunya tidak akan lupa. Bahkan urusan sedemikian itu kuat melekat pada fikiran seseorang, umpama ukiran di atas batu. Itulah cara sahabat-sahabat, mereka sampaikan balik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Cara ketiga, menulis dan membukukan hadis. Jadi dalam bab menulis dan membukukan hadis ni banyak pengetahuan dah ada dengan kita. Utama sekali Imam Bukhari, dia susun menulis kitab hadis Sahih Bukhari, dan begitu juga imam-imam hadis lain, mereka juga memelihara hadis, membukukan hadis-hadis dalam bentuk kitab hadis, dan mereka juga tidak kurang darajat daripada sahabat-sahabat dulu. Maksudnya seperti mana sahabat-sahabat dulu mereka terlalu kuat mengingati hadis-hadis Rasulullah, begitu juga di kalangan imam-imam hadis pun Allah Subhanahu wa taala letak sesetengah muhaddisin ingatan mereka ni begitu hebat. Saya akan bagi satu contoh, iaitu Imam Bukhari. Ada satu ketika di Baghdad, di Iraq, mereka nak jemput Imam Bukhari untuk adakan majlis meriwayat hadis. Jadi mereka sebelum Imam Bukhari sampai itu, mereka dah pun buat satu perancangan, iaitu 10 orang hafizul hadis yang dah hafal hadis. Mereka pilih 100 hadis, seorang 10 hadis hafal, 10 hadis satu orang, jadi 10 orang 100 hadis. Kemudian mereka buat satu cara, perawi hadis daripada 10 hadis ni tukar masuk dalam perawi hadis pada 10 hadis yang lain. Dengan cara itu 100 hadis tu sanad-sanad dah pun buat pertukaran dan dah jadi tukar takhir, kesalahan dah ada dalam sanad-sanad tu. Setelah mereka susung siap kesalahan rawi-rawi dalam sanad-sanad tu, mereka hafal lagi dengan sanad yang salah tu, hafal seorang 10 hadis. Dan perancangan merekanya, bila Imam Bukhari datang, mereka akan baca hadis yang salah sanad tu dulu. Kemudian akan tanya Imam Bukhari betul ke tidak. Apa Imam Bukhari mau jawab. Mereka mau tahu ingatan dan hafalan Imam Bukhari sampai tahap mana Imam Bukhari ni. Jadi bila Imam Bukhari itu sampai, 10 orang baca dengan sanad hadis yang tak betul tu. Bila mereka sudah baca, tanya kepada Imam Bukhari betul ke tidak hadis-hadis yang mereka baca ni. Jadi Imam Bukhari baca balik 100 hadis yang salah dengan sanad tu, yang mana dia dengar hanya satu kali tu saja. Dia boleh baca balik betul-betul seperti mana mereka yang dah susung salah dan mereka dah hafal. Bila Imam Bukhari baca, mereka dengar tu, mereka tahu betul seperti mana mereka baca yang salah sebentar tadi. Mereka heran dengan hanya dengar sekali tu Imam Bukhari boleh baca balik begitu. Kemudian Imam Bukhari membetulkan sanad-sanad tu. Katanya rawi ni dia tidak pernah menerima hadis daripada rawi ni salah. Sepatutnya rawi ni kena ada dalam sanad ni. Dia susung balik semua tu. Kemudian barulah dia baca pula 100 hadis tu sekali dengan sanad yang betul. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala bagi kebolehan kepada imam-imam begitu. Tujuan utama sekalinya untuk memelihara ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan kata turun ayat Quran kemudian tidak ada yang memberi penjelasan dan biarkan begitu, tak tahu macam mana nak amal. Tidak cara tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, kemudian utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi penjelasan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi penjelasan satu persatu, satu demi satu daripada maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran tu, supaya
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dapat menuruti, mentaati kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu bagi kita kedua-dua perkara itu penting, Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua-duanya penting, dan bagi kita yang agak susah nak faham dengan kepandaian kita sendiri terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, perlu juga kita mengikuti alim ulama yang dah bagi faham maksud-maksud Al-Quran dan Al-Hadis itu, perlu kita turut. Di kalangan umat muslimin ni ada mufassirin yang boleh mentafsirkan Al-Quran, dan juga ada muhaddisin yang boleh sampaikan hadis-hadis kepada kita, dan juga di kalangan umat muslimin ada fuqaha mujtahidin, mereka yang bagi penjelasan berkenaan dengan hukum ahkam ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perlu kita ikut kepada alim ulama tu. Jadi melalui pentafsiran, penghuraian dan ijtihad daripada alim ulama tu, kita akan dapat mengikuti dengan betul maksud Al-Quranul Karim dan Al-Hadis tu. Tanpa pengetahuan daripada alim ulama, hanya dengan fahaman kita sendiri kita tidak mampu. Jadi perlu kita bergantung kepada alim ulama supaya kita dapat jalan yang betul untuk dapat mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis tu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnah-fitnah yang akan membawa kerugian di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru Maulana. Pertama, hadis palsu tidak bererti amalannya palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rejab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Soalannya, ada yang menyatakan hadis ni palsu. Yang satu lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya apabila menaiki bukit, mereka bertakbir, dan apabila turun mereka bertasbih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Hadis ni dhaif. Soalannya, bolehkah kita beramal dengan hadis yang dhaif? Jadi dua soalan. Satunya, hadis yang dah baca sebentar tadi, ada yang kata hadis ni palsu. Jadi masalah jugalah. Kebanyakan sekarang ni mereka suka cari hadis-hadis sampai mereka boleh kata palsu. Itu mereka suka. Jadi dalam bab hadis ni perlu kita tahu ada keputusan-keputusan yang dah ada terhadap satu-satu hadis. Terkadang satu hadis seperti mana hadis yang dah baca, maksud hadis tadi, ada imam yang kata hadis ni hadis palsu. Dan ada pula di kalangan imam hadis, mereka menafikan hadis ni hadis palsu, dan mereka kata hadis ni hadis hasan ataupun hadis dhaif. Maknanya perkara seperti itu memang berlaku di kalangan imam-imam hadis ni. Hadis palsu tidak bererti amalannya palsu. Ini satu perlu kita tahu. Kadang-kadang hadis tu, lafaz hadis tu dibuat oleh seseorang dengan tujuan ada banyak perkara-perkara di situ. Kita perlu tahu
kenapa mereka ni suka buat hadis palsu tu. Itu satu tajuk berkenaan dengan hadis maudhu', hadis palsu. Kita perlu belajar. Di situ kita akan tahu beberapa perkara kenapa mereka ni suka ataupun sanggup buat hadis palsu tu. Jadi terkadang sesetengah hadis palsu ni, lafaz hadis tu dibuat oleh orang, tapi maksud dia terkadang tidak lari daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab dalam satu-satu bab ni terkadang ada hadis sahih semakna dengan hadis sahih tu, ada pula hadis dhaif, ada pula hadis hasan. Di samping itu dalam bab tu juga ada hadis palsu. Jadi hadis palsu tadi memang dibuat oleh orang. Jadi tanggungan dosa bagi orang buat dosa hadis palsu ni, itu dia tanggung sendiri. Jadi dari sudut kita nak amal hadis palsu ni, tidak bererti amalannya juga palsu. Maksudnya di sini boleh kita buat satu penjelasan, tapi penjelasan seperti itu kita tak boleh sebar sangat. Kata tak boleh sebar sangat dan masuk dalam live ni dan sebar jugalah. Jadi kita perlu faham, terkadang ini bukan pendapat daripada saya, pendapat daripada Syekhul Hadis Maulana Yunus Jaunpuri. Dia tu anak murid Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Dia bagi tahu hadis tu memang dari segi lafaz hadis dibuat orang, hadis tu palsu. Tapi maksud daripada hadis tu, hadis palsu tu ada sangkut dengan mana-mana daripada adillah arba'ah. Mungkin ada persamaan dengan mana-mana ayat Quran ataupun mana-mana hadis, mana-mana ijma' sahabah, ijma' ulama dan ijma' umat muslimin, dan juga ada termasuk dalam mana-mana qiyas. Kalau begitu, dia kata hadis maksud daripada hadis palsu tadi kita boleh amal. Amal tu dengan tujuan bukan kita amal dengan hadis palsu tu, amal dengan maksud yang sangkut dengan adillah arba'ah tu. Maknanya tidak ada salah di situ. Tapi sebaik-baiknya tidak beramallah, itu lebih baik. Dia kata sebab ada sangkut, ada kaitan dengan hadis palsu tu. Kalau nak amal juga disebabkan ada kaitan dengan adillah arba'ah tu, dari segi satu sudutnya ada juga keharusan boleh kita nak amal. Jadi perlu kita faham betul-betul. Jangan pula lepas ni kata Maulana Hussein kata hadis palsu pun harus boleh amal. Jangan bawa begitu pula. Memang hadis palsu ni haram kita beramal. Tapi muhaddisin, kajian daripada sesetengah muhaddisin, bukan sepakat muhaddisin, tidak. Jadi Maulana Yunus Jaunpuri juga ada buat kenyataan begitu dalam kitab yang dia tulis tu. Saya baca di situlah dalam kitab dia. Maksudnya begitu, amalan daripada hadis palsu tu seperti mana ni, hadis palsu tidak bererti amalnya palsu. Maknanya amalan dia tu boleh buat disebabkan ada kaitan dengan adillah arba'ah tu. Tapi sebaik-baiknya kalaulah betul sah hadis tu, hadis palsu, amalan daripada hadis tu tak perlu, tak payah kita buat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif yang boleh amal, kita amal di situ. Itu terbaik bagi kita. Dan Rejab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di situ ada khilaf. Ada setengah kata hadis ni palsu, ada setengah kata tidak palsu, hadis tu hadis dhaif. Itu memang berlaku di kalangan muhaddisin. Sebab sikap daripada muhaddisin ni berbeza. Contohnya sikap daripada Imam Ibnul Jauzi.
yang karang kitab Al-Mawdu'atul Kubra. Hanya dia susun dalam kitab tu hadis-hadis palsu sahaja. Jadi sikap bagi Imam Ibnul Jauzi ni, dia mudah menentukan hadis sebagai hadis palsu. Terkadang hadis hasan dia masuk dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra sebagai hadis mawdu' palsu. Hadis dhaif dia masuk juga sebagai palsu. Jadi macam mana kita dapat tahu perkara ini? Kita dapat tahu daripada kajian ulama muhaddisin juga. Bukan kepandaian kita ni dapat tahu semua tu, tidak. Jadi Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Zakaria Al-Ansari, mereka ni dah kaji. Jadi dapati dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra ni beberapa banyak hadis di mana Imam Ibnul Jauzi dah kira sebagai hadis palsu tu. Kiranya bagi mereka ni tidak palsu. Itu mereka dalilkan, kata ni hadis hasan, ini dhaif, kiranya boleh amal. Jadi di situ ada khilaf. Jadi hadis yang tanya ni pun begitu juga. Kalau kira-kira di sisi Imam Ibnul Jauzi, dan mereka sekarang ni suka mengambil pandangan Imam Ibnul Jauzi dan mereka menyebarkan kata hadis ni palsu. Itu sekarang timbul masalah atas dasar tu. Jadi kita perlu tahu bila hadis tu kata palsu, di situ perlu kita tahu siapa yang kata palsu tu, dalam kitab mana. Jadi kita tengok di situ. Kalau dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra, penentuan sebagai hadis palsu ni daripada Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Jauzaqani, Imam ada lagi 2-3 orang. Mereka ni dianggap mutasyaddidin fil hadis. Tasyaddud, keras. Mereka ni mudah menentukan hadis sebagai hadis palsu. Jadi kalau daripada mereka, perlu kita kaji dulu. Ada lagi ke imam lain bagi penjelasan kata hadis ni tidak palsu, hadis ni hasan ataupun dhaif? Kita perlu tengok dulu di situ. Kemudian barulah kita buat keputusan. Jadi mungkin di sini akan nak tanya, kalau jumpa keputusan tidak sama seperti itu, yang mana satu kita mau ambil? Nak ambil daripada yang tegas, keras, menentu hadis sebagai palsu ke, ataupun yang kata tidak palsu tu? Jadi yang kata tidak palsu ni, muhaddisin tu dianggap muhaddisin mu'tadilin, muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana. Jadi bila bertembung keputusan di antara muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana dengan muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu tegas, mudah nak memalsukan hadis, ketika itu bagi kita perlu ambil keputusan daripada muhaddisin mu'tadilin yang mempunyai sikap sederhana tu. Jadi punca daripada situlah sekarang ni jadi masalah. Jadi kita ikut sekarang ni keputusan daripada jumhur muhaddisin mu'tadilin yang mempunyai sikap sederhana. Jadi ada banyak hadis kiranya bagi kita ni boleh beramal. Jadi bagi mereka yang ambil keputusan daripada Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah dan grup mutasyaddidin tadi, mereka bawa hadis-hadis itu sebagai hadis palsu dan mereka kemukakan hadis-hadis itu palsu. Jadi kira-kira tu pembentangan mereka, nak kata salah tu pun tak boleh, sebab mereka ambil daripada Imam Ibnul Jauzi, pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah. Pengambilan tu di situ jadi berbeza. Kumpulan tu dengan grup kita ni jadi beza di situ. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara kita perlu tahu untuk kita membuat keputusan sama ada hadis ni hadis palsu ataupun hadis ni hadis dhaif. Dan soalan, bolehkah kita beramal dengan hadis yang dhaif? Jawapannya,
berkenaan dengan beramal dengan hadis dhaif ni ada 3 kumpulan imam-imam muhaddisin. Ada kumpulan pertama, bagi mereka hadis dhaif ni tidak boleh amal langsung. Itu satu kumpulan muhaddisin. Kumpulan muhaddisin yang kedua, mereka benarkan beramal hadis dhaif dalam hukum ahkam dan tafsiran sahaja. Dalam bab akidah tidak boleh beramal. Maaf, ulang sekali lagi. Pendapat yang kedua, golongan daripada muhaddisin ni, mereka tidak benar beramal hadis dhaif dalam bab hukum ahkam dan juga dalam bab tafsir dan juga dalam bab akidah. Tidak boleh amal hadis-hadis dhaif tu. Dan golongan yang ketiga, bagi mereka hadis dhaif ni boleh amal. Dalam bab fadail, kelebihan amalan pun boleh amal. Dan hadis dhaif tu bila ada sokongan daripada sanad lain, tarik lain, bila dah naik darajat hasan li ghairihi, ketika tu yu'malu fil fadail wa yu'malu fil ahkam. Dalam bab kelebihan amalan pun boleh amal, dan juga dalam hukum ahkam juga boleh amal. Jadi ada 3 golongan. Jadi sekarang ni jumhur umat muslimin ni, mereka berada di atas fahaman golongan yang ketiga. Maknanya hadis dhaif ni dalam bab kelebihan amalan pun boleh amal. Kalau dah naik darajat hasan li ghairihi, dalam hukum ahkam pun boleh amal. Jadi sedang amal dengan hadis-hadis dhaif tu. Jadi ada pula golongan mai yang mengikut pandangan Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Taymiyah. Mereka pula bawa golongan yang kata tidak boleh amal hadis dhaif tu. Jadi di situ jadi masalah. Jadi bagi kita hadis dhaif ni tidak ada masalah kalaulah hadis dhaif tu tidak jadi dhaif jiddan. Dhaif dengan dhaif jiddan kita perlu pandai beza. Dhaif ni dalam sanad hadis tu ada rawi yang dhaif, kurang ingatan. Dhaif jiddan ni dalam sanad tu ada rawi dituduh berbohong, muttaham bil kadzib, dituduh berbohong. Itu dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan tu tidak boleh amal dalam hukum ahkam. Dan sesetengah muhaddisin walaupun dhaif jiddan tu boleh naik darajat disebabkan ada sokongan daripada tarik lain sekalipun, mereka tidak benar beramal dalam fadail amalan. Itu dhaif jiddan. Kalau dhaif biasa, tidak ada rawi dituduh berbohong, hanya kurang ingatan rawi itu. Disebabkan itu hadis tu jadi dhaif. Kalau begitu, hadis dhaif tu boleh amal dalam bab kelebihan amalan, dan juga kalau dah naik darajat hasan li ghairihi, boleh lagi amal dalam hukum ahkam. Jadi banyak perkara perlu kita tahu, walaupun soalan tu sedikit saja, perlu kepada banyak penjelasan. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, kita boleh bincang pelan-pelan satu-satu bab, InsyaAllah. Malam ni setakat ini dulu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.